baris ke-13 daripada atas. Pada kurungan tu dia ada tulis faidah. Baris 13 daripada atas, muka surat 4. Dia dalam kurungan tu faidatun. Faidah. Ni satu faedah lah. Satu benda yang penting yang boleh kita ambil perhatian. Bermula bilangan segala anbiya itu, bilangan segala nabi itu, nabi semuanya jumlah. Bilangan ni makna jumlah segala nabi itu sekati 2,04,000. Bukan laksa Penang ni bahasa lama punya. Saya pernah tanya guru saya dulu, bahasa apa ni? Dia kata mungkin bahasa Sanskrit lah kot. Wallahu'alam. Carilah tuan-tuan semua. Tapi banyak kitab-kitab lama tulis macam tu. Sekati ataupun sekti. Sekti ni maksudnya 100,000. Laksa 10,000. 2 laksa maksudnya 20,000. Kan? Sekti 2 laksa 4,000. Maksudnya 124,000. Macam itulah. Boleh. Mana laksa tu 2 laksa tu maksudnya 10,000. Siapa makan laksa, mana makan 10,000 tu. Boleh tuan-tuan semua. Laksa. Jadi jumlah semuanya 124,000. Itu semua Nabi lah. Nabi ke semuanya. Jadi ramai Nabi jumlah Nabi ni ramai. Yang 25 dah sebut dalam Quran tu, itu Nabi dan Rasul yang wajib kita tahu. Nabi yang tak disebut namanya dalam Quran dan hadis, banyak. Dalam surah Yasin tu pun ada dah kisah Nabi. Tapi tak disebut namanya. Kemudian banyaklah Nabi Khidir. Nabi Khidir pun tak disebut namanya secara jelas dalam Quran. Itu juga Nabi. Jadi ramailah 124,000 ke semua. Dan yang jadi Rasul daripada mereka itu 313 orang. Yang Allah Ta'ala angkat jadi Rasul. Daripada 124,000 tu, Allah Ta'ala angkat jadi Rasul. Nabi-Nabilah. Nabi lagi Rasul. Iaitu 313. Faham Jadi Nabi ni apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi ni satu orang lelaki yang Allah Ta'ala bagi wahyu kat dia. Dan Allah Ta'ala tak wajibkan dia sampaikan. Jadi dia nak sampaikan kepada umat dia, kaum dia boleh. Dia tak nak sampaikan pun tak apa, tak wajib. Kerana dia bukan tugas dia untuk menyampaikan wahyu. Itu maksudnya Nabi. Adapun Rasul, seorang lelaki yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya dengan wahyu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajibkan dia sampaikan kepada umat dia. Itu Rasul. Allah Ta'ala wajib. Maknanya Nabi ni wajib berdakwah. Adapun Rasul, dia tidak wajib berdakwah. Kalau dia nak dakwah pun boleh, tak nak pun tak apa. Tak ada suruhan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi untuk berdakwah. Rasul, dia kena dakwah. Sebab itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mula-mula dia dapat wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dia jadi Nabi. Tapi dia tak start berdakwah lagi. Sebab tak wajib berdakwah. Bila dia lantik jadi Rasul, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Jadi hendaklah kamu fasda', sebarkan apa yang bima tu'mar, dengan apa yang telah disuruh kepada kamu. Jadi Nabi pun start berdakwah. Itu dilantik menjadi Rasul. Jadi sebelum daripada lantik jadi Rasul, dia Nabi. Lepas tu ayat tu, dia jadi Rasul. Bila dah jadi Rasul, maka dah boleh dah Nabi SAW berdakwah
Bukan boleh makna wajib Nabi SAW berdakwah. Itu start Nabi berdakwah. Ajak orang tu, ajak orang ni, ajak orang tu. Itu faham Itu beza antara Nabi dan Rasul. Dan pada satu riwayat ini riwayat yang lain, 314 orang. 314. Khilaf. Ada yang kata 313, ada yang kata 314. Tetapi yang disebut dalam Quran nama-namanya hanya 25 atau 28. 25 dan 28. Seperti yang kita dah belajar pada sebelum ni lah. Dalam kitab ni dia sebut 28. Apa yang 28? Termasuk Uzair, Luqman dan juga Dzulqarnain. 3 nama ni ada disebut dalam Quran. Tapi 3 ini ulama khilaf. Nabi ke ataupun dia wali saja. Tapi mengikut jumhur ulama, dia bertiga ni dia hanya wali. Luqman wali, dia tak sampai darjat Nabi. Yang kedua Uzair pun sama wali. Dan yang ketiga iaitu Dzulqarnain pun sama, dia juga wali, dia bukan Nabi. Maka sebab itu ulama kata 25 saja. Sebahagian ulama mengatakan 28. 28 ni masuk dengan nama 3 orang ni lah. Itu kena faham perbezaan. Bila kita belajar kitab besar sikit, banyak ataupun banyak sikit kita belajar, kita jumpalah benda-benda yang khilaf dan sebagainya. Jadi kalau ada orang kata Nabi yang wajib kita tahu namanya 28 pun, kita tak adalah melompat-lompat nak marah. Sebab kita dah belajar. Ini orang kata kalau banyak belajar, banyaklah terbukanya. Orang Melayu kata jauh berjalan, luas pandangan. Jadi kalau kita banyak belajar, insya-Allah kita pun terbuka sikit. Jadi kalau dia tak banyak belajar, dia bising. Macam tin lah tuan-tuan semua. Masuk sebiji batu, dia bunyi. Kelekong, 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 kelekong. Sebab ada sebiji batu. Cuba tin tu penuh batu. Goncang dia tak bunyi. Tu macam tu lah. Baik. Dan yang afdal daripada sekalian Nabi-Nabi itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi yang 124,000 itu yang paling afdal ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi kita lah yang paling afdal secara mutlak. Tak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengiringi lepas pada Nabi Muhammad, Nabi apa? Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Lepas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Dia punya ranking tu nombor 1 Nabi Muhammad. Nombor 2 Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang mengiringi Nabi Ibrahim tu Nabi Musa alaihi salam. Lepas daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam. Orang putih panggil, Mak Saleh panggil Moses. Dan mengiringi Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Lepas daripada Nabi Musa, Nabi Isa, nombor 4. Dan mengiringi Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam. Nombor 5, Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ranking Nabi ni yang paling afdal, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Macam tu. Jadi, maka yang 5 ini dinamai ulul azmi. Apa makna ulul azmi? Yang mempunyai kesabaran. Azmi itu kesabaran. Kenapa? Kerana 5 Nabi ini banyak menanggung kesabaran dan kesusahan dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi lain pun banyak susah juga. Tetapi yang paling banyak susah sekali, Nabi inilah, Nabi 5 orang ni. Yang paling banyak sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah Nabi Muhammad berdakwah, macam-macam ujian, macam-macam cubaan dan sebagainya. Jadi mereka 5 ni dipanggil ulul azmi.
Kalau orang tanya, siapakah Nabi Ulul Azmi? Ni 5 ni lah. Ini dah belajar dah kelas kafar dulu kan. Kelas fardu ain masa kecil-kecil dulu. Cuma takut tak ingat. Bagilah ingat, ini benda agama kita tuan-tuan semua. Kan? Kita dalam dunia ni banyak benda kita ingat. Tapi benda utama dalam agama kita, kita tak ingat. Nama Nabi-Nabi Ulul Azmi ni patut kena ingat lah. Kan? Malu kita orang Islam. Nabi Ulul Azmi berapa? 12 kot kata dia. 12 tu benar. Jumlah pun tak betul dah. Suruh sebut lagi tak boleh. Dan yang lain daripada yang 5 ini, setengah mereka itu afdal daripada setengah. Lain daripada 5 ini berbeza-beza keafdalan, kemuliaan mereka. Ada ini lebih, ini kurang dan sebagainya. Tetapi tidak ditentukan melainkan yang 5 ini juga. Tapi tak ada ditentukan dalam hadis melainkan 5 ni saja. Tak ada rankingnya. Hal lain tu tak ada tentu. Tak ada kata Nabi Yunus lebih mulia daripada Nabi Yusuf. Tak ada tentu. Wallahu alam. Mungkin Nabi Yusuf lebih mulia daripada Nabi Yunus. Wallahu alam. Tetapi yang lain daripada 5 ni ada perbezaan kedudukan mereka. Tetapi tak ada ditentukan secara jelas, secara pasti dalam hadis bahawasanya ini, Nabi ini lebih mulia daripada ini lebih mulia daripada ini. Tak ada. Wallahu alam. Itu serah pada Allah Ta'ala. Jadi jangan kata Nabi Yunus lebih mulia daripada Nabi Yusuf. Mana tahu? Mana tahu? Tak ada hadis? Tak boleh. Bila tak ada, duduk diam je. Jangan cakap. Kita tak tahu. Kita kata sebab Nabi Yunus ditelan ikan apa semua, itu kita, pandangan kita. Di sisi Allah, mana kita tahu? Cuba kita tengok kan. Nabi Muhammad SAW lagi mulia daripada Nabi Nuh. Kalau kira susah berdakwah dan lama berdakwah, mana lama? Nabi Nuh kan Nabi Muhammad? Nabi Nuh kan? 950 tahun berdakwah. Yang ikutnya 80 orang. 980 tahun. 950 tahun. Lama tuan-tuan semua. Ada sini 950 tahun? Tak ada. Mana ada. Kita umur kita tak sampai 90 pun dah panjang sangat dah 90 tu. Kan? Biasanya a'maru ummati kata Nabi ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 hingga 70. Tu je. Lebih pada tu tak ada. Nabi Nuh 950 tahun. Tetapi walaupun dia berdakwah lama, tetapi dah kata Allah Ta'ala yang mulianya adalah Nabi Muhammad. Walaupun dakwah Nabi Muhammad 23 tahun saja. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi dia tak kira gitu. Jadi jangan tuan-tuan kata Nabi Nuh lebih mulia, Nabi Yusuf lebih mulia daripada Nabi Yunus. Nabi Yunus lebih mulia daripada Nabi Ayub atau sebagainya. Wallahu alam. Jangan sebut yang tu, kita tak pasti. Sebab tidak ada nas, tidak ada dalil. Benda gaib ni kita nak bercakap, mesti kena ada dalil. Mana dalil? Kena ada. Kan, benda gaib. Maksudnya benda yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Habis di situ, cerita tentang rukun iman, beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sekarang kita akan masuk bahas tentang beriman dengan kitab pula. Bermula sekalian kitab yang turun daripada langit itu 104 buah kitab. Jadi kitab yang turun daripada langit 104 semua. Diturunkan atas Nabi Syith. Nabi Syith ni anak Nabi Adam. Syith bin Adam. Anak bonsu Nabi Adam AS. Qabil Habil ni anak ada pada depan. Last sekali anak bonsu. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Adam Syith selepas duka cita Nabi Adam AS. Kerana anaknya Habil telah dibunuh oleh adiknya Qabil. Kan? Jadi tuan-tuan semua dah bunuh. Qabil pun tak tahu pergi ke mana, hilang. Jadi sedih Nabi Adam AS. Akhirnya Allah Ta'ala ganti ujung anak bonsu Nabi Syith. Nabi Syith. Payah nak sebut tu. Shin dengan Tha. Syith bin Adam AS. Jadi turun ke atas Nabi Syith
50 kitab. 50 suhuf. Layan. 50 helai turun daripada langit. Kitab dulu dia macam tu. Dia turun berkeping-keping daripada langit. 50 suhuf. 50 helai. Dan diturunkan atas Nabi Idris alaihissalam 30 kitab. 30 suhuf, 30 helai. 30 keping. Macam tu, turun. Berkeping-keping daripada langit. Dan diturunkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam 10 kitab. Tu di hujung surah Sabbihisma Rabbikal A'la tu. Allah Ta'ala kata apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu suhuf Nabi Ibrahim. 10 suhuf dia. Okey. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada orang baru masuk Islam, dia datang sembahyang. Kan? Nama dia, orang tukar kepada nama lain lah. Jadi dia mari-mari kat masjid, dia dengar Suhufi Ibrahim wa Musa. Dia ingat orang dia sebut nama Ibrahim dengan Musa. Dia pun tanya Tik Imam tengah sembahyang. Nama saya tak ada ke? Kata dia. Jadi Suhufi Ibrahim wa Musa, maksudnya suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Suhuf Nabi Ibrahim 10. Dan diturunkan atas Nabi Musa alaihissalam dahulu daripada Taurat 10 kitab. Sebelum daripada, dahulu ni makna sebelum. Sebelum daripada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan 10 suhuf kepada dia. Dan dinamakan sekalian ni suhuf. Suhuf ni helaian. Suhuf ni helaian. Jadi dia turun daripada langit, berkeping-keping macam tu. Macam mana wallahu alam. Sama juga kitab Taurat dan sebagainya, kitab sebelum Quran ni, dia turun daripada langit macam tu. Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sinai, nak ambil kitab Taurat ni. Ambil kitab Taurat, 40 hari duduk di sana, turun, bawa pikul kitab Taurat ni. Berkeping-keping pikul. Bawa turun ke bawah, tengok Bani Israel dah start sembah patung yang dibuat oleh Samiri. Marah. Dia campak kitab tu. Pegang janggut. Pegang janggut siapa? Adik dia, Nabi Harun. Tuan-tuan semua. Jadi macam tu, kitab dulu dia turun berkeping-keping. Tapi Quran dia tak turun gitu. Quran dia turun melalui wahyu. Wahyu tu pula ada macam-macam bentuk. Ada yang bunyi macam loceng. Macam-macam cara dia. Baik, habis di situ. Kemudian, kata dia lagi, kemudian maka Taurat. Kemudian, kitab Taurat diturunkan atas Nabi Musa alaihissalam. Dan bacaannya dengan bahasa Ibrani. Hebrew. Ibrani. Itu bahasa kitab Taurat. Dan diturunkan atas Nabi Isa alaihissalam Injil dengan bahasa Syriani ataupun Suryani. Jadi semua kitab Taurat dan Injil ini telah diubah hari ini. Tak ada dah yang original. Taurat pun dah diubah, Injil pun dah diubah. Injil ni banyak jenis. Tapi kata ulama, Injil yang masyhur ada 5. Yang masyhur lah sekarang ni. Injil, nama dia Injil Mata ataupun Matthew. Kemudian Injil Markus ataupun Mark. Kemudian Injil Luka. Orang Arab panggil Luke. Kemudian Injil Yohanes. Dan Injil Barnaba. Tapi 5 ni yang paling bahaya sekali, Injil Yohanes tadi. Dalam kitab Injil Yohanes ni lah sebut dengan jelas, Nabi Isa itu adalah Tuhan. Salah satu daripada Tuhan, taslis, 3 kan, Trinity dalam Injil tadi. Bible lah, Bible. Jadi, ada tak Bible yang original ini? Tak ada. Semuanya dah ditokok tambah, dah diubah-ubah oleh pendeta-pendeta mereka. Adapun Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami jaga dia. Jadi Quran tak boleh diubah. Walaupun sebiji huruf pun tak akan berubah sampai hari kiamat. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab lain semua tak ada dah hak original. Tak ada, semua dah diubah. Dan diturunkan atas Nabi Dawud alaihissalam Zabur dengan bahasa Qibti. Qibti ni bahasa Fir'aun. Fir'aun ni keturunan Qibti. Orang Mesir sekarang tu Qibti. Tapi kerana pengaruh bahasa Arab, kita panggil dunia Arab ataupun Arab world ataupun dunia Arab lah, negara-negara Arab. Tetapi yang betul-betul negara Arab, bangsa Arab betul-betul, ialah orang Yaman, orang Arab Saudi dan di sekitarnya. Hak tak tinggi mana tu? Macam tuan-tuan pergi ke Arab Saudi itulah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, orang Mesir dia lain, kulit dia pun lain, merah dan tinggi. Dia bukan Arab asalnya, dia adalah Qibti, keturunan Fir'aun. Tapi dah dibuka negara ni, dah jadi negara Arab lah. Betul-betul negara Arab yang disebut dalam hadis, Arab, bila Nabi sebut Arab, itu sekitar tu. Yaman, mungkin Oman sikit, kemudian Arab Saudi lah, Hijaz. Dulu dia panggil Hijaz, semenanjung Tanah Arab. Jadi kalau tuan-tuan baca hadis, nanti akhir zaman, Tanah Arab akan kembali subur. Maksudnya ni negara ni lah. Bukannya Mesir, bukannya Syria, bukannya Lebanon, bukannya Jordan. Ini bukan negara Arab di zaman Nabi SAW. Kemudian dia dibuka jadi negara Islam. Kemudian pengaruh Arab masuk dan bahasa mereka pun akhirnya menjadi bahasa Arab. Hilang dah bahasa asal mereka. Kan? Jadi mereka asalnya bukan Arab. Qibti. Fir'aun tu Qibti. Jadi darah ni tuan-tuan semua dia memberi kesan yang besar. Itu tuan-tuan semua orang Mesir sekarang ni pun ganah-ganah. Kan? Siapa yang belajar di Mesir tahu lah. Pelajar-pelajar kita kan lagi lagi buat pendaftaran. Kan, kat Universiti Azhar. Dia duduk melanggut kat situ ya. Dia rasa nak tutup kaunter, dia tutup. Bukrah, dia kata. Mari besok. Besok lah datang. Pagi-pagi lagi tunggu. Dia rasa malas, dia tutup. Bukrah. Macam tu lah. Itu keturunan ni dia memberi kesan yang besar. Tetapi boleh diubah dengan agama lah. Kalau kita belajar agama dan terapkan agama dalam jiwa kita, insya-Allah berubah. Walaupun apa-apa keturunan sekalipun. Dan diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran dengan bahasa Arab. Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis selesai di situ. Jadi semuanya berapa? 104 ayat. Syis 50. Kemudian Nabi Idris 30, 80. Kemudian Nabi Ibrahim 10, 90. Kemudian Nabi Musa 10, 100. Kemudian campur 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Quran, 104 ke semuanya. Jadi itulah kitab yang diturunkan daripada langit, 104 buah ke semuanya. Habis. Jadi yang wajib kita tahu namanya secara satu-satu 4 saja. Taurat pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa, kemudian Zabur, Nabi Daud, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun 100 lagi itu tak wajib kita tahu secara tafsil. 4 ni je wajib kita tahu secara tafsil, maknanya secara terperinci. Kalau orang tanya kitab yang wajib kita tahu berapa? 4. Adapun 100 itu tak wajib kita tahu nama satu-satu dah. Memang tak ada nama pun. Jadi Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. 4 ni kena tahu. Tahu tu maksudnya bukan kita hafal. Kalau orang tanya,
Zabur ni apa benda Zabur? Zabur ni kitab turun daripada langit. Tapi kalau kita tanya dia, cuba kau sebut kitab turun pada langit. Tak ingat kata dia. Tak ingat. Oh, tak ingat. Taurat. Taurat ya, Taurat. Turun pada langit tu. Taurat betul. Kitab tu. Mana dia tahu. Cuma dia tak ingat. Dia beza kan? Tahu kan tak ingat. Ada orang, dia tahu tapi dia tak ingat. Dia tak ingat. Kadang-kadang dah tua kan, anak pun tak ingat nama. Apa nama budak ni? Ada sini, tak ingat nama anak. Anak dia 5, dia tak ingat anak bongsu dia. Dia senyum, nak panggil tak ingat. Senyum saja, senyum. Lepas tu bini dia kata, tu anak kita lah nama Supian contohnya. Supian tu. Ya Supian tu. Dia ingat lah. Kalau dah bagi baru dia ingat. Tapi dia nak recall balik tak ingat. Dia tahu tapi tak ingat. Macam tu lah. Kalau dah tua tuan-tuan semua kan. Macam. Banyak tak ingat. Spek tak ingat. Duduk atas dahi cari. Mana spek aku? Duduk atas dahi tu spek. Paling ketara sekali kata, saya pergi kuliah subuh satu tempat. Dia kata, Ustaz nak tahu macam mana orang lelaki dah tua. Tahu. Orang lelaki kalau dah tua, kalau nak tahu dia kata, keluar bilik air tak zip seluar. Tu tanda dah tua. Saya dulu duk gelak kat orang juga. Sampai waktu saya duk, dia polis tuan-tuan. Sampai satu waktu, Khani saya bagi tahu, Datuk, seluar tak zip dah tanda-tanda nak pencin tu. Ada orang begitu tuan-tuan semua. Biasalah. Orang lelaki kadang-kadang. Tapi setengah orang sombong kan. Orang tegur. Seluar tak zip tu. Memang sengaja tak zip. Dia nak mengaku dia tua tak nak. Dah lama orang pun cakap. Dah lama dah tu. Dia pun tutup lah. Tutup pula. Dah lama tunjuk, tutup lah kata dia. Ini yang sombong banyak hal. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahawa ia i'tiqad. Bahawasanya sekalian malaikat itu, ini sekarang ni beriman pada malaikat pula. Sekalian malaikat itu daripada hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan dia. Allah Ta'ala muliakan para malaikat. Dan terpelihara sekaliannya daripada segala maksiat. Malaikat ni tak buat dosa. Adapun kisah Harut dan Marut itu ada takwilannya. Harut dan Marut tu ada dalam Quran. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sampai habis tu ada kisah Harut kisah Harut dan Marut. Jadi kata ulama Harut dan Marut ni malaikat. Tetapi memang Allah Ta'ala bawa turun di dunia ini untuk uji manusia. Untuk uji. Jadi secara kisahnya, secara umumnya, malaikat ni tak ada yang buat dosa. Tak ada buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis tu Iblis bukan malaikat. Iblis dia jin. Walaupun Allah Ta'ala seru dia dengan seruan malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Wa idh qala rabbuka. Ketika mana Allah Ta'ala berkata. Lil malaikati isjudu. Bagi malaikat. Sujudlah. Li Adama. Allah Ta'ala kata kat malaikat. Sujudlah kepada Nabi Adam. Fasajadu. Maka sujudlah mereka semua. Illa iblis. Melainkan iblis. Jadi ada orang silap faham, iblis pun malaikat. Sebab Allah Ta'ala berkata kepada malaikat. Dia bukan malaikat. Tapi oleh kerana dia ni jadi macam ketua pada malaikat dalam satu riwayat. Ataupun dia dah duduk sekali dengan malaikat. Kerana dia duduk dalam syurga sama dengan malaikat. Walaupun dia bangsa jin, tapi duduk sama geng. Jadi Allah Ta'ala panggil secara borong lah. Malaikat jugalah dia. Tapi dia bukan malaikat. Dia adalah jin. Kana minal jinni. Adalah iblis tu adalah daripada bangsa jin. Fafasaqa'an amri rabbih. Tetapi dia derhaka daripada perintah Tuhan. Kena faham. Iblis
bukannya malaikat. Lagi suci mereka itu daripada sifat manusia. Malaikat ni bukan bersifat dengan manusia. Tak ada jantina, tak ada lelaki, tak ada perempuan. Orang kafir, dia kata malaikat adalah perempuan. Dia kata malaikat itu jantinanya perempuan. Sebab itu, dia buat apa tu? Hak kecil terbang tu. Pari-pari ke apa? Betul? Pari-pari kan? Dia ada sayap. Terbang, ada tongkat bawa. Itu dia panggil malaikat lah dalam agama mereka. Sebab itu Allah Ta'ala larang kita panggil malaikat ni sebagai perempuan. Sebab tak ada jantina. Dia tidak ada lelaki dan perempuan. Siapa yang kata malaikat perempuan, jadi kafir dia. Siapa yang kata malaikat lelaki, fasik. Fasik tak kafir. Dia cuma dosa besar. Tetapi yang sebenarnya, malaikat ni tidak ada jantina. Tapi kalau kata malaikat ni perempuan, contohnya, dia kata ni pari-pari ni malaikat, dia kata. Perempuan lah pari-pari ni. Tuan-tuan semua bahaya. Ini kena ingat. Kita ada benda-benda kita kena faham dalam agama kita. Tapi, pasal kita duk tengok TV apa semua, orang kata ni malaikat, malaikat lah. Akhirnya kita pun tak faham agama kita. Akhirnya kita mengatakan benda yang tak boleh dikatakan. Jadi ulama kata siapa yang mengatakan malaikat itu perempuan, dia jadi kafir. Sebab apa? Sebab dalam surah Az-Zukhruf ayat 19 Allah Ta'ala sebut وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Dan mereka itu orang kafir menjadikan, yang mengatakan malaikat itu yang adalah hamba kepada Tuhan Ar-Rahman, inatha, perempuan. Jadi akidah orang kafir, malaikat adalah perempuan. Jadi siapa yang kata malaikat itu perempuan, maka dia akan jadi kafir. Jangan ingat, jangan kata malaikat perempuan. Kerana itu adalah akidah orang kafir. Kalau kata malaikat itu lelaki, itu jadi fasik. Fasik, dosa besar. Tapi tak sampai ke tahap kafir. Habis, selesai di situ. Dan tidak diketahuikan banyaknya malaikat, banyaknya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu jumlah malaikat ni berapa banyak. Malaikat Allah Ta'ala. Tetapi, makhluk Tuhan yang paling banyak sekali ialah malaikat. Tuan bayangkan, di Baitul Ma'mur, langit ke-7, tiap-tiap hari malaikat masuk 70,000. Dia keluar, dia tak masuk dah sampai kiamat. Besok orang lain pula, malaikat lain pula masuk. Macam tu. Ramai tak? Kemudian, di setiap titisan hujan itu, ada malaikat. Itu. Banyak malaikat. Makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak sekali ialah malaikat. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui jumlah bilangan tentera Allah ni. Junud, tentera Allah. Yang ni malaikat, malaikat dia saja. Yang ni Allah Ta'ala. Dan setengah mereka itu, setengah daripada malaikat itu, nama dia Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. Tapi yang fasihnya dibaca dengan fathah ain, Azrail. Tapi ramai orang baca Israel. Okey. Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Tapi dalam kitab Nurul Zalam disebut, dia kata yang fasihnya baca bifathil ain, dengan fathah ain, bagi atas ain, Azrail. Kalau ada orang baca Azrail, itulah yang betul. Tapi ramai orang baca Israel. Ala kulihat tak apalah kot. Yang fasih, paling fasihnya Azrail. Jadi 4 malaikat. Nama 4 ni ada disebut di dalam hadis, melainkan Israel saja. Tak ada disebut dalam hadis. Sebab itu sebagian ulama, dia tak sebut Israel, dia sebut Malakul Maut. Sebab tidak ada secara jelas nama Israel dalam hadis.
Cuma ada dalam asar. Asar ni maknanya riwayat apa benda perkataan sahabat. Sahabat yang sebut benda tu. Tetapi tidak ada riwayat yang jelas dalam hadis. Jadi setengah-setengah ulama dia sebut malakul maut je lah, malaikat maut. Ya, tapi ala kulli hal tak apalah. Itu untuk makluman je tuan-tuan semua. Jadi kalau ada orang kata Israel sebenarnya tak ada nama dia dalam hadis. Okey, betul lah. Tuan-tuan jangan marah dia pula. Apa ni? Tak ada. Orang belajar. Nah, betul, nama dia tidak ada dalam hadis. Tapi ada dalam asar perkataan sahabat. Asar ni perkataan sahabat. Dalam hadis tak ada. Baik, dan sekalian yang empat ini, kepala-kepala segala malaikat. Dan mereka itu terlebih afdalnya. Inilah paling afdal daripada kalangan malaikat. Empat inilah. Dan setengah daripada mereka itu, nama dia Hamalatul Arshi. Yakni yang menanggung akan arash. Arash ni ada di atas pada langit yang ketujuh. Besar. Makhluk paling besar, arash. Besar. Jadi yang tanggungnya itu, mereka itu sekarang 4 malaikat. Ada 4 malaikat. Dan ditambah atas mereka itu pada hari kiamat 4 pula. Jadi 8. Hari kiamat nanti, kerana besarnya, beratnya, urusan hari kiamat ni besar, bergonjang dan sebagainya, Allah Ta'ala tambah lagi 4 malaikat untuk tanggung arash pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti, ada 8 lah malaikat yang tanggung arash, duk pegang arash. Sekarang ni ada 4. Okey. Dan setengah mereka itu Munkar dan Nakir. Setengah daripada malaikat nama dia Munkar dan Nakir. Munkar ni apa maksud munkar? Benda buruk. Munkar Nakir ni benda buruk. Maksudnya kenapa? Kerana bila orang kafir mati, malaikat ni datang dalam muka yang amat menakutkan, buruk, menakutkan. Matanya kebiru-biruan, menyala-nyala, tuan-tuan semua. Tongkatnya besar dan jeritan dia itu akan mematikan orang kalau dia dengar. Kalau dia jerit, dia jerit, dia kata muka bumi ni, habis. Seluruh makhluk atas bumi ni mati berlaku. Tuan-tuan semua. Itu malaikat Munkar Nakir. Dia datang soal dalam kubur besok-besok. Semua akan disoal. Melainkan orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala terselamat daripada soal Munkar Nakir. Nabi, Rasul, mati syahid dan sebagainya. Tapi lain pada tu semua disoal. Soalan dah bocor dah. Soalan bocor dah tuan-tuan semua. Betul tak? Soalan bocor dah. Apa soalan dia? Man rabbuka? Bocor dah, tahu lama dah. Lepas tu, hafal soalan tu? Tak ada guna hafal. Tak payah hafal soalan tu. Kalau tuan-tuan tak hafal pun tak apa soalan tu. Yang naknya, tuan-tuan beramal biar boleh jawab soalan tu. Sebab yang jawab soalan tu di akhirat besok-besok ialah amalan kita. Bukannya hafal soalan tu. Ni dia hari-hari duk hafal. Man rabbuka wa man nabiyuka. Semayang tak. Tak boleh jawab juga. Bukan macam soalan periksa ni. Soalan periksa, duk hafal dia. Soalan bocor periksa ni. Kan anak saya periksa UPKK ni. Kan. UPKK tahun 5. Hari apa? Hari Rabu semalam ke apa? Batal exam. Katanya lah, wallahualam. Katanya soalan bocor, wallahualam. Tapi tak diberitahulah. Cuma ada kenyataan JAKIM ada masalah teknikal, wallahualam. Di dunia ni bocor, batal. Kan? Tapi soalan bocor dalam kubur ni, sebab bukan kita nak hafal tu. Kita hafal jawapan, hafal soalan pun, kalau tak ada amalan, tak boleh jawab. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kuncikan mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan akan bercakap kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Dan menjadi saksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun. Apa yang mereka usahakan buat di dunia. Dia bukan jawabnya dengan mulut. Jawabnya dengan anggota dan amalan kita. Jadi baik, itu nama dia Munkar dan Nakir. Dan Ridwan. Dan Ridwan yang menunggu syurga. Yang jadi
jaga syurga ni nama dia Ridwan. Dan Malik yang menunggu neraka. Malik nama dia. Ketua bagi malaikat yang jaga neraka nama Malik. Yang azabkan orang dalam neraka itu nama dia Zabaniyah. Sanad'u Zabaniyah. Dalam surah Al-Alaq tu kan? Zabaniyah. Jadi sebab itu dalam kitab-kitab lama dulu dia panggil Malik Zabaniyah. Dia gabung dua. Malik Zabaniyah. Malik tu yang ketua dia. Yang jaga, yang azab orang dalam neraka tu nama dia Zabaniyah. Zabaniyah ni ada 19. 19 orang. 19 malaikat, bukan orang lah. Lawahatu lil bashar alaiha tis'ata asyar. Tis'ata asyar ni maknanya 19. Okey? Dia ada 19 semua. Jadi 19 ni duk humban, duk jet dalam neraka, duk sepak, terajang dan sebagainya. Macam-macam lah. Masya Allah. Dan bahawa ia iktiqaqkan pula. Habis cerita malaikat habis. Kita baca laju-laju lah sebab ini benda yang mudah je. Kan? Benda dah belajar dah dulu. Dan bahawa ia iktiqaq pula, bahawasanya afdal segala makhluk sekaliannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ranking makhluk. Dia nak cerita tentang ranking makhluk. Yang paling afdal sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka segala rasul-rasul yang lain. Lepas Nabi Muhammad, rasul hak lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bawah tu, kemudian maka segala anbiya, nabi-nabi yang lain, nabi yang tak jadi rasul. Bawah, dia nombor 3. Kemudian maka malaikat salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Lepas daripada Nabi, dia punya kedudukannya malaikat. Jadi malaikat ni dengan Nabi, Nabi lagi afdal. Nabi lagi afdal kedudukannya. Malaikat lepas pada Nabi. Kemudian maka segala sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian lepas pada tu sahabat. Lepas para malaikat, sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu tuan-tuan semua sahabat Nabi ni besar kedudukannya. Jangan kita cerca sahabat Nabi macam Syiah. Syiah dia cerca sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Osman ni semua ni. Dia cerca berlaku. Bahkan dia laknat. Ni sahabat Nabi tuan-tuan semua. Sahabat Nabi yang Nabi kata, kalaulah mereka sedekah satu cupak makanan dan kamu sedekah satu bukit Uhud emas. Tak sama. Takkan sama sedekah dia, sahabat Nabi sedekah satu cupak je emas. Satu cupak makanan. Kita sedekah satu bukit Uhud emas. Tuan-tuan tengok pergi ke Madinah ke bukit Uhud besar mana tu? Besar bukit Uhud tu. 5 kilo, 6 kilo tu panjang tu. Besar tu kita sedekah emas ke tu. Sahabat Nabi ambil satu gelas ni sedekah gandum je. Tak sama. Jangan main-main sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi ni dijamin tuan-tuan semua adalah orang-orang yang adil dan masuk syurga. Bukan 10 tu je masuk syurga. Cuma 10 itu yang disebut nama mereka dalam hadis. Satu hadis sebut sekaligus. Itu maksud 10 tu. Bukan kata Aisyah tak masuk syurga. Aisyah pun sahabat Nabi juga. Bukan kata Abu Hurairah tak masuk syurga. Abu Hurairah pun sahabat Nabi juga. Semua sahabat Nabi dijamin masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan semua, sahabat Nabi tak boleh kutuk. Jangan mengutuk sahabat Nabi. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita duduk tengah-tengah. Sahabat Nabi kita sayang, ahlul bait, keluarga Nabi pun kita sayang. Syiah, dia sayang ahlul bait saja. Sahabat Nabi semua dia kutuk belaka, dia laknat belaka. Satu lagi mazhab nama dia Nawasib. Nawasib. Nawasib ni, dia apa? Dia sayang sahabat je. Dia sayang kat sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Osman, dia sayang. Dia kutuk pula ahlul bait. Benci ke ahlul bait. Jenis benci ke ahlul bait ni, panggil dia Nawasib. Sebut nama Sayyidina Husain, benci dia. Pasal apa? Dia kata Sayyidina Husain Syiah.
Bila masa pula Sayyidina Husin tu Syiah. Sayyidina Husin tu tak Syiah. Orang Syiah mengangkat Sayyidina Husin sebagai imam Syiah. Sayyidina Husin bukan Syiah. Macam kita lah tuan-tuan semua kan. Kita duk anggap orang ni geng kita. Orang tu tak pernah masuk pun geng kita. Tapi oleh kerana kita nakkan cari pengaruh apa semua. Macam tu. Jangan benci keluarga Nabi. Jangan. Benci Sayyidina Husin, benci Fatimah, benci Ali. Kan? Tu. Tak boleh. Cuma jangan kita sayang kepada Ali, sayang Fatimah, sayang kepada Husin, sayang kepada Sayyidina Hasan dan sebagainya. Benci sahabat Nabi pula. Itu tak boleh pula. Jadi tak kena lagu tu. Kita semua, sahabat pun sayang, keluarga Nabi pun kita sayang. Ini ahli sunnah wal jamaah. Duduk tengah-tengah. Kalau sayang sebelah ni, sayang sahabat saja, ini nawasib. Sayang keluarga Nabi saja, benci sahabat, itu Syiah. Nah, ingat tuan-tuan semua? Kita ahli sunnah. Semua itu kita sayang belaka. Habis itu. Dan bahawa ia intiqad pula. Bahawasanya segala makhluk mati sekaliannya. Kita semuanya mati belaka. Tak ada seorang pun yang tak mati. Makhluk ni semua mati. Asal nama makhluk mati. Malaikat pun mati. Sebab dia makhluk. Jin pun mati. Sebab dia makhluk. Kan? Kita pun makhluk mati. Haiwan semua mati. Asal pada makhluk mati belaka. Mati tu bila? Tatkala habis umur mereka itu. Dah habis umur, matilah. Tak kisah tua ke muda ke, mati. Kadang-kadang dah tua, dah tak mati lagi. Sampai kan dah boring dah hidup. Ada orang tua-tua kan. Alah, saya ni ustaz, dah puas dah hidup. Bilalah nak mati? Dah tua kan, puas. Nak makan pun tak lalu. Nak berjalan pun tak larat. Kata-kata ustaz, dah puas dah saya hidup ni. Tak mati-mati lagi. Ada dah puas hidup? Kat sini ada puas, dah boring dah hidup. Ada orang tuan-tuan semua nak hidup lagi. Tapi Allah Ta'ala kata mati. Matilah, dah habis umur. Bila dah habis umur. Macam kawan saya, hari Selasa lepas. Meninggal dekat umur. Meninggal. Sama usia dengan saya. 46. Tua setahun lah. Saya 45, dia 46. Tak ada sakit apa. Lepas sarapan pagi. Dia adalah sakit. Sebelum tu patah. Ibu jari, kaki patah. Jatuh tangga. Duduk kat rumah lah. Isteri buat sarapan pagi. Dia makan sarapan pagi. Lepas tu isteri dia bunyi macam orang sesak nafas. Saya naik. Dia kata nak baring. Dia baring kejap. Sesak nafas. Meninggal. Meninggal kat rumah. Pukul 9 pagi lebih kurang. Habis. Dia toke. MTM Mat. Di Taman Samudera. Kawan saya sekolah sekali. Universiti sekali. Baik dengan saya. Saya pun terkejut. Isteri telefon terkejut. Ketar tangan. Sebab tak ada sakit, tak ada apa. Meninggal. Allah. Dah sampai usia. Kita ni tunggu giliran ya tuan-tuan semua. Mati tu akan jemput kita bila-bila masa. Dan yang mengambil segala arwah mereka itu malakul maut, iaitu Israel. Yang cabut nyawa makhluk semuanya, nama dia malaikat Israel. Haiwan pun Israel cabut. Asal makhluk, Israel lah cabut. Kita manusia, jin, malaikat tu sendiri pun malaikat Israel juga cabut. Sampailah last, tak ada habis, tinggal dia seorang je. Allah Ta'ala kata, mati kau. Matilah Israel. Habis, tak ada siapa semua. Tinggal Allah Ta'ala saja. Jadi semua nyawa itu dicabut oleh malaikat Israel. Kemudian soal dalam kubur. Itu sambung bulan depan pula lah. Wallahu'alam. Cukup sekian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا ما ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.